Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allah tamim bil khair. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipilih oleh Allah untuk bersama-sama menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Walaupun di kalangan kita sibuk dengan urusan masing-masing, setengah tempat tu masih ada lagi majlis-majlis open house, rumah terbuka. Di tempat saya hari ini petang ni, mudah-mudahan lepas maghrib sampai pukul 11 malam di taman. Ala kuliahnya, sesibuk mana kita dengan urusan kita, open house, kerja dan sebagainya, kita kena ingat tujuan kita dilahirkan oleh Allah untuk mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita dihidupkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, menjadikan kita dan jin ialah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ibadat? Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Itu dipanggil ibadah. Sesibuk mana kita sekalipun dengan kerja buat kita harian, dengan urusan keluarga, dengan urusan kerja, ingat kita adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah untuk beribadat kepada Dia. Sebab itu suruhan Allah nak kena buat, larangan Allah nak kena tinggal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada malam ini saya nak baca sedikit hadis mengenai anjuran melunakkan hati pesakit dengan kata-kata yang menghiburkan. Di dalam Islam dia ada dipanggil adab bersama manusia, akhlak yang baik, sehingga disebut oleh Nabi SAW, di dalam syurga besok saya dengan orang yang baik, ataupun maknanya Nabi sebut orang-orang yang baik akan masuk syurga bersama dengan saya, yaitu orang-orang yang khuluqul hasanah, akhlak yang baik. Maka ulama sebut akhlak yang baik ini kita bersama manusia nak kena ada akhlak yang baik. Kita dengan Allah dipanggil adab yang baik. Boleh baca? Kita dengan manusia nak kena akhlak, khuluq, akhlak kita mesti baik. Nak kena tanya khabar dia, nak kena senyum kepada dia, nak kena bagi salam kepada dia, nak kena bantu dia kalau dia susah, nak kena tolong dia kalau dia minta pertolongan. Itu dipanggil khuluq ataupun akhlak sesama manusia. Adapun dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak nak kita akhlak baik dengan Allah, senyum kepada Allah, bagi derma apa-apa, nak bagi duit kepada Allah, tanya khabar Allah, buat apa sekarang dengan Allah? Tidak. Manusia boleh kita tanya khabar, Allah mesti kita beradab dengan dia. Dengan manusia dipanggil akhlak, dengan Allah dipanggil adab. Adab kita dengan Allah, kita hamba, Allah Tuhan. Faham-faham sajalah. Apabila Allah suruh, hamba mesti buat. Itu adab kita dengan Allah. Adapun dengan manusia dipanggil akhlak. Dalam istilah bahasa Arabnya khuluq, akhlak yang baik. Pada malam ini nak bercakap mengenai anjuran syara', anjuran agama kita melunakkan suara, melunakkan hati pesakit dengan kata-kata yang menghiburkan. Kalangan kita
kadang-kadang diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kerana dia sakit, boleh jadi kerana dia aksiden, waliazubillah min zalik, boleh jadi kerana dia kencing manis, duduk di hospital dalam keadaan sakit. Maka syarak ajar kepada kita, bila kita pergi ziarah dia, mesti kata-kata kita melunakkan hati dia. Kami meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhaltum 'ala maridin fanaffisu lahu fi ajalihi fa inna dzalika la yaruddu syai'an wa yutibu nafsahu." Artinya, jika kamu datang menjenguk orang yang sakit, hendaklah kamu melapangkan dirinya dari hal ajalnya, kerana yang demikian itu tiada mengubah sesuatu yang telah ditakdirkan baginya, tetapi itu akan melunakkan hatinya. Maksud hadisnya disebut oleh Sayyid Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Nabi sebut, "Iza dakhaltum 'alal marid," bila kamu masuk tempat orang sakit, "Fanafisu lahu fi ajalihi," hendaklah kamu melapangkan dirinya dari hal ajalnya. Cakap pada dia, beritahu pada dia, insya-Allah mudah-mudahan panjang umur. Nafas ni kita melepaskan, jangan agak awal ni. Kalau biasa-biasa, kalau sakit macam ni 3 hari mati. Kalau kita cakap macam tu, terluka hati dia, boleh menyebabkan dia tidak seronok, dia tidak selesa. Agama ajar kita, mesti kita sebut ajaran ni panjang, bukan mesti sayugianya, sepatutnya. InsyaAllah benda ni Tuhan ampun dosa awakku, InsyaAllah benda ni sembuh, mudah-mudahan umurnya panjang, mudah-mudahan awak diampunkan oleh Allah, mudah-mudahan Allah bagi kesembuhan kepada awak, Allah sayang kepada awak. Cakap benda-benda yang boleh menenangkan hati dia. Ni agama ajar kepada kita. Boleh faham? Kadang-kadang kita pergi ziarah orang sakit tu duduk sakit, kita duduk cakap sama-sama kawan kita, abai dia, tidak boleh. Segi adabnya tidak sesuai, kita melukai hati orang orang sakit. Pergi tempat dia, insya-Allah luhur dalam bahasa Arab, insya-Allah akan sembuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan beri kesembuhan itu untuk kamu. Jangan kamu melukai hati dia. Awak nampak teruk sangat ni, saya rasa tak nak mati awak ni. Boleh faham? Terluka hati dia saja tak boleh kata balik awak ni, menyusahkan saya datang. Dan kerana adab kita dengan pesakit tidak pandai, sedangkan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kamu tengok orang sakit, dakhaltum ilal marid, hendaklah kamu lapangkan dia, beri kekuatan fizik, mental kepada dia, naluri dia, emosi dia. Hendaklah kamu jinakkan, kamu apa buat supaya dia ni rasa seronok. Kadang-kadang kita ni sakit kerana perasaan tu sakit. Memang kita tidak sakit sangat, perasaan tu kita rasa tension, orang tak nak tegur kita pun jadi tidak nak bercakap dengan orang. Lama-lama badan kita jadi lemah, semangat kita jadi lemah, dipanggil semangat. Jadi jumpa kawan-kawan yang datang berziarah ini, seseorang sakit, bagi semangat pada dia. Oh ya, nampak dah sehat tu, walaupun dia sakit, kita kata nampak dah sehat tu, tak lama insya-Allah lah boleh balik ni. Dia rasa semangat, dia rasa seronok. Kadang-kadang kerana kita pergi ziarah, dia boleh sembuh dengan ziarah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang sakit datang jumpa, ustaz saya sakit begini, kita bagi semangat dia. Nampak tak ada apa-apa ni, saya sakit ni luar biasa lah ustaz. Kadang-kadang mimpi orang mati, mimpi tu mimpi ni. Bagi kita yang dia adu kepada kita semestinya cakap benda yang baik. Tak ada apa-apa ni, bagi saya ini benda biasa saja. Mimpi mainan tidur. Cakap walaupun kita tahu. Contohnya kita ni pakar dalam bab-bab buatan orang, pakar dalam bab-bab santau dan sebagainya. Walaupun disebut ada santau, ada benda-benda yang terkena pada kawan kita tadi, tetapi untuk membahagiakan hati dia. Dia muntah, kadang-kadang muntah, kita kata boleh jadi keracunan makannya ni. Boleh mana? Supaya dia ni kuat semangat.
Yang kata awak ni kena santau ni, kena pergi cepat-cepat berbomoh ni, nanti mati awak ni. Mati terus dia tersepak pergi bomoh. Kenapa? Silap kita, agama ajar kita untuk menghiburkan dia, tetapi kita mematikan semangat. Tidak boleh. Ini Nabi ajar. Lapangkan ajar dia, panjang lagi umur ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah ni saya berubah dengan kali dah Ustaz. Banyak tempat saya pergi tapi Allah tak sembuh-sembuhkan lagi. Allah sebut pada dia, Allah kalau dia sayang seseorang, dia uji orang itu. Dalil dia Rasulullah SAW, Nabi kekasih Allah, dilatih oleh Allah. Tapi yang patah gigi Nabi ya, yang berdarah kaki ke Taif Nabi ya, yang dibali dengan batu Nabi ya, diletak nadi-nadi di atas belakang Nabi ya. Itu kekasih Allah. Boleh mana? Bila Allah kasih kepada seseorang itu, dia akan uji supaya kita bersabar, dapat pahala. Boleh jadi kalau awak tak diuji sakit, awak tak dapat pahala, tak dapat pahala. Boleh jadi awak ni sembahyang saja tapi tidak berdoa kepada Allah. Tapi dengan Allah uji awak sakit, awak ingat kepada Allah. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi SAW, saya pernah sebut kat sini, seorang wanita telah menangis di tepi kuburan anak dia. Menangis, meratap, dengan tangis saja meratap dengan kematian anak dia. Bukan hadis itu, hadis yang lain. Seorang perempuan mengadu kepada Nabi SAW supaya Nabi berdoa supaya Allah sembuhkan penyakit dia. Sakit dia sakit sawan, sebagai sawan tarik. Dengan bahasa sekarang kan, penyakit gila babi. Duduk dia menggelumpung, menggelepar. Maka dia pergi mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya diterima penyakit oleh Allah. Kamu doalah kepada Allah supaya penyakit saya ini dihilangkan oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi pun sebut, Rasulullah SAW sebut kepada dia, wahai wanita, sekiranya saya berdoa kepada Allah, awak akan disembuhkan oleh Allah. Tapi awak tidak dapat pahala di atas awak sabar tadi. Karena awak tak sabar, dah awak disembuh dah, tak dapat pahala daripada mana. Tapi kalau awak sakit dan awak bersabar, Allah uji awak sakit dan awak sabar, maka Allah beri pahala kepada awak. Beri pahala setiap kali sakit, beri pahala setiap kali sakit, beri pahala. Kebetulan wanita tadi apabila dia sakit, dia panggil sawan tarik atau gila babi, terselak kain dia. Dalam kali dia tidak sudah terselak, maka Nabi kata lebih baik. Dia kata kepada Nabi, kalau macam tu ya Rasulullah, kamu doalah kepada Allah biar saya terus sakit dan bersabar, tapi kamu jangan tunjukkan aib saya semasa saya sakit. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, dia dengan sakit dia tapi tidak terselak atau tidak tunjuk aib dia, kerana dia nak pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutnya sakit kita, kalau kita bersabar dapat pahala. Lihat, sebab itu kita pergi berziarah kawan-kawan kita yang sakit, bagi semangat kepada dia. InsyaAllah Allah nak bagi awak pahala ni. InsyaAllah nak sembuh dah ni. Tengok muka ni berseri-seri ni, InsyaAllah dia rasa seronok, dengan harapan lama-lama dia akan sembuh. Ni agama ajar kita supaya kita bercakap baik, melunakkan hati pesakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa inna dzalika la yaruddu syai'an. Kerana yang demikian itu tiada mengubah sesuatu yang sudah ditakdirkan baginya. Kita cakap ini takdir Allah, mudah-mudahan Allah diberi kesihatan, tak ada ubah apa-apa. Beri semangat kepada dia supaya dia ni kuat semangat untuk lawan sakit dan sebagainya. Tetapi itu akan melunakkan hatinya. Dengan kata-kata kita tadi boleh melunakkan hati pesakit. Boleh mana ini anjuran agama kepada kita bercakap dengan seseorang, orang yang sakit, orang yang tak sakit pun, supaya hati dia senang dengan percakapan kita, mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi suruh. Kita boleh faham kalau Nabi yang dia suruh dipanggil hadis Nabi, hadis qauli, perbuatan Nabi, perkataan Nabi, suruhan Nabi. Apabila Nabi suruh kita buat, dapat pahala. Boleh faham. Jangan saja dah dapat pahala. Riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan isnad yang lemah. Yang lain memadailah apa yang sudah disebut dalam hadis riwayat Abu Abbas sebelum ini, bab apa yang patut dikatakan pada pesakit. Dia kata seterusnya kita dah baca sebelum pada ni bagaimana kita menghadapi pesakit, ucapan-ucapan kita yang kita perlu kata kepada pesakit. Antaranya la ba'sa tahurun insyaallah. Mudah-mudahan awak disembuhkan oleh Allah. La ba'sa, ada apa-apa ni. Tahurun insyaallah.
semasa saya datang tadi ada kawan message WhatsApp, ada gambar tulang babi bersama dengan paku-paku ditanam di kawasan rumah dia. Dia pun snap gambar hantar kepada kita. Ustaz, apa pandangan Ustaz macam ni? Boleh faham? Dia dapat, orang lagi sekali dapat satu anjing liar pergi gali depan rumah dia. Dia duduk perhati tengok ada tulang babi. Tulang tu, ya saya kata tulang babi sebab dia ambil tulang tadi, dia tunjuk pada kawan dia daripada Cina, orang Cina, dan dia tanya pada rakan-rakan dia yang reti bak tulang, panggil tulang babi. Kemudian bersama-sama dengan paku. Dia nak tanya kita, apakah pandangan Ustaz? Saya kata kalau awak tak ada rasa sakit apa, tak ada apa-apa benda-benda macam tu. Boleh faham? Jangan dilayan dia. Cuma kita amal sunnah supaya Allah ni jaga kita, baca ayat-ayat pendinding dan sebagainya, supaya Allah ni bagi keselamatan pada kita. Supaya dia ni faham, supaya dia tidak gelap. Kalau kita kata orang nak buat jahat ni, boleh faham? Boleh jadi orang dengki pada Allah. Boleh jadi. Kalau kita cakap macam tu, dia ada sakit lahir boleh akan timbul. Siapa buat jahat pada saya? Siapa yang buat? Saya, dia boleh sakit lahir. Oleh sebab itu, walaupun kita rasa keadaan tidak elok, tulang bercampur dengan paku di tanah depan rumah ni benda yang tidak baik. Cuma kita kata tak ada apa-apa ni. InsyaAllah mudah-mudahan kalau kita baca 3 kul tiap-tiap kali lepas sembahyang, niat pada Allah supaya dinding kita dengan keluarga kita, tak ada apa-apa. Dia dengar pada rasa seronok. Boleh faham? Tidak kata ini saya tak boleh ni Ustaz. Ustaz kata macam saya nak bertanya orang lain pula. Gini lama-lama sakitnya tak ada. Sakit duk fikir benda orang. Siapa buat saya? Kenapa dia buat saya? Sakit lain. Boleh faham? Sebab itu Nabi ajar kepada kita, la ba'sa, tak ada apa-apa. Tahurun insya-Allah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kamu daripada benda-benda yang tidak baik. Boleh faham? Dia tidak menggelabah. Kadang-kadang buat orang ni, kita masa sebut, masa kita belajar dulu, buat orang ni, kalau kita ambil pop, dia akan rasa sakit. Dia akan rasa kita jadi rusih. Tapi kalau kita tak layan dia, walaupun dia rasa kita tak layan, dia akan hilang begitu saja. Kerana baik buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung daripada Allah daripada perkara yang tidak baik, insya-Allah Allah akan beri ketenangan kepada kita. Kita tenang, bagi tahu kepada orang pun dalam keadaan dia boleh terima. Tak ada apa-apa, insya-Allah dia alhamdulillah, terima kasih. Boleh faham? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memuji pesakit tentang amalan-amalannya yang baik-baik dan sebagainya. Ini antara adab lagi yang diajar di agama kita, puji amalan-amalan pesakit. Apabila terdapat kebimbangan pada diri pesakit, bolehlah dipuji tentang amalan-amalannya yang baik untuk menghapuskan perasaan bimbang itu daripadanya dan supaya menimbulkan perasaan kebaik terhadap Tuhannya Subhanahu wa taala. Agama kita ajar kepada kita, bila pergi tempat orang sakit, nampak dia sakit tenang. Dia ada hadis pada nampak sakit tenang. Sakit ni membawa kepada nak mati. Boleh faham? Kita kena kata kepada dia atau sebut kepada dia amalan-amalan baik dia. InsyaAllah awak selalu pergi sembahyang masjid, awak selalu buat baik pada orang, Allah tak sia-siakan perbuatan awak tadi. Nampak? Bagi semangat kepada dia. Kisahnya, saya sebut kisah ni. Kami meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa dia pernah mengatakan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab ketika dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, orang Majusi dari Iran, dan kelihatannya dia sangat mengeluh. Ini kisah panjang. Kalau kita baca sejarah, saya baca sejarah, buku sejarah yang ditulis oleh Profesor Abu Yahamka mengenai kisah. Kalau kita nak baca kisah yang panjang sikit, baca kisah sejarah Islam yang ditulis Abu Yahamka, tebal kitab dia. Lebih kurang 2 kitab ni, tebal. Dia sebut kisah Sayyidina Umar Al-Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Nama asal dia Firuz. Dia ni orangnya hamba Mughib bin Syu'bah. Hamba Al-Mughirah bin Syu'bah. Hamba orang Islam. Orang Islam ambil dia jadi hamba. Kisahnya terkisah sedikit. Sayyidina Umar Al-Khattab ni orang yang adil dalam pemerintahan dia. Dia tidak nak orang-orang rakyat dia hidup menderita di bawah pemerintahan dia, menyebabkan dia selalu menyamar.
Dalam banyak-banyak penyamaran dia, satu kali dia bawa Al-Asim meriwayatkan bahwa pernah dia bersama dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berjalan-jalan waktu malam, tiba-tiba tengok ada unggu api dihidupkan oleh seorang perempuan bersama anak-anak dia. Maka Sayyidina Umar tengok waktu malam ada unggu api, dia pergi tengok ada seorang perempuan sedang rebuh air, anak dia duduk menangis. Ini kisah disebut oleh dalam kitab sejarah Islam yang diterjemahkan, yang ditulis oleh Abu Yahya rahimahullah taala wa rahimahullah. Maka Sayyidina Umar Asim pergi tengok, tiba-tiba ada seorang perempuan rebus air, anak sedang menangis, dalam keadaan unggu api itu menyala dia. Dalam kitab dia sebut, orang dulu dia nyalakan api, dia letak kayu macam tu, kemudian letak periuk, ikat dengan dawai, periuk macam tu, boleh nampak tak? Dia buat macam kemah gitu, kemudian periuk digantung kat situ, api kat bawah. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab bersama Al-Asim, perempuan tadi tak kenal dia. Perempuan tadi tidak kenal Umar tadi. Sayyidina Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin. Maka Sayyidina Umar tanya dia, "Wahai puan, apa yang awak buat ni?" Dia kata, "Saya dalam keadaan sejuk, saya unggu api. Kemudian dalam periuk ni ada air yang saya masak. Kemudian kenapa anak menangis? Anak saya lapar. Habis kenapa kamu tak bagi makan?" Dia kata, "Makanan tak ada, wahai Umar, wahai pemuda," sebab dia tak kenal Umar. "Makanan dia tidak ada. Saya rebus air ini untuk tunjuk kata duk masak. Seolah-olah dialah mak duk masak ni, dialah mak duk masak ni. Anak duk menangis." Boleh faham cerita ni? Sayyidina Umar ni mula rasa sedih kerana tengok seorang perempuan bersama anaknya dalam keadaan lapar di bawah pemerintahan Sayyidina Umar, menyebabkan Sayyidina Umar Al-Khattab bersama Asim tadi minta undur diri, balik sekejap. Maka dibenarkan perempuan tadi kata dipersilakan dia balik ambil gandum di Baitul Mal, di rumah kerajaan, ambil gandum untuk bawa kepada pesakit, untuk bawa kepada wanita tadi. Maka dipikul oleh Umar. Asim nak pikul, Umar kata biar saya pikul. Kemudian Asim kata, "Saya tidak benarkan Amirul Mukminin pikul gandum ini sedangkan saya ada bersama dengan tuan." Kata Sayyidina Umar, "Kalau kamu nak pikul gandum ini, kamu tangguhlah dosa saya di akhirat besok." Macam mana? Asim tak nak lah. Maka Sayyidina Umar pikul, bawa gandum tadi, masak sendiri untuk si perempuan tadi. Masak gini, siap masak bagi kepada anak dia tadi. Kemudian katanya perempuan tadi, "Lebih baik awak jadi Amirul Mukminin daripada Sayyidina Umar Al-Khattab." Dia tak kenal Sayyidina Umar. Boleh faham? Dia kata lebih baik awak jadi Amirul Mukminin daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Awak sanggup tolong saya bawa pemerintahan Umar, tapi Umar tak tahu ke mana. Dipendekkan cerita, sebab masak semua sekali, Umar bagi makan kepada anak dia, kemudian bagi makan kepada perempuan tadi. Kemudian sebelum Umar melangkah pergi, Umar duduk rehat sekejap sama Asim tadi. Tiba-tiba budak tadi ketawa, suka. Tak menangis lagi, suka. Kata Asim, "Jom Sayyidina Umar kita balik." Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, "Aku tak boleh balik sekiranya aku tidak mendengar kadang-kadang tadi gembira kerana kenyang." Maka dia nak balik. Perempuan tadi minta terima kasih kepada Sayyidina Umar tadi. Sayyidina Umar kata, "Besok pagi atau pada waktu kamu pergi jumpalah Amirul Mukminin Sayyidina Umar, boleh jadi saya ada di situ." Dia kata cakap macam tu je. Dia tidak cakap dia ni Umar Al-Khattab. Tu saya nak tunjuk contoh baiknya Umar Al-Khattab. Jiwa dia kepada rakyat baiknya, tetapi dia dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, nama asalnya Firuz, seorang hamba yang dimiliki oleh Mughirah bin Syu'bah. Kisahnya macam mana? Baik, Umar saya ada cerita tadi. Umar ni orang yang baik. Bila orang yang baik menyebabkan Abu Lu'lu'ah tadi komplain kepada Umar tentang gaji dia dibayar oleh Mughirah bin Syu'bah tadi tidak memadai. Mana cadangan dia nak minta Sayyidina Umar ni bagi tahu kepada Mughirah bin Syu'bah untuk naik gaji dia. Di mana? Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala
berjumpa dengan Sayyidina Umar di satu jalan. Maka dia tanya, wahai Amirul Mukminin, ya saya ada masalah dengan awak, boleh? Sayyidina Umar ni suka menyelesaikan masalah. Dia pun cerita, wahai Amirul Mukminin, tuan saya Mughirah bin Syu'bah, gaji saya tidak mencukupi untuk saya dia bayar gaji. Jadi saya suruh awak minta kepada Mughirah tuan saya supaya dia bayar gaji saya secara cukup. Dipendekkan cerita, Sayyidina Umar tanya dia, berapa yang dia bagi kepada kamu? Yang kamu kata tak cukup. Dia ceritalah dia bagi 2 dirham setiap hari begini. Dengan tengok kerjanya begini, cari kayu. Sayyidina Umar tanya, apa kerja awak? Saya pergi cari kayu api untuk bekalan masakan dan sebagainya. Sayyidina Umar pun kata kepada dia, pada pandangan saya, Mughirah bin Syu'bah tuan awak tadi bagi gaji kepada awak sudah mencukupi. Bagi saya sudah mencukupi gaji. Jadi tak perlulah saya nak bagi tahu kepada Mughirah, kerana bagi saya sudah mencukupi gaji yang dia bagi kepada awak. Abu Lu'lu'ah ni rasa tak puas hati. Dia tak puas hati kerana minta Sayyidina Umar bagi tahu kepada tuan dia. Sayyidina Umar bagi tahu dah mencukupi. Dipendekkan cerita, pendek lagi, dah panjang tu pendek lagi. Masa waktu sembahyang subuh, Sayyidina Umar nak sembahyang subuh jadi imam. Abu Lu'lu'ah dia pergi tikam dia. Dia sebut kisah Umar sakit. Tikam dia sampai Sayyidina Umar ni rubah, jatuh. Dia lepas dia tikam, dia lari. Dan dia mati juga dihukum bunuh. Jenazah dia, abang dia kubur dia, Abu Lu'lu'ah ni kubur dia di Iraq, di Iran, di Iraq. Dipuja oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah ni dia sangat marah pada Umar. Dia kata Abu Lu'lu'ah itulah perwira yang sebenar, sanggup bunuh Umar yang tidak adil. Dia ni orang Syiah. Syiah ni kan dia marah pada sahabat-sahabat. Dia suka Sayyidina Ali je. Sekarang kubur dia, kalau kita tengok dalam internet, dalam YouTube dan sebagainya, taik kat situ kubur pembunuh Umar, ada tunjuk orang-orang Syiah ni duk puja dia kerana dia lah orang perwira yang baik. Itu kisah lain. Syiah ni kisah kita baca sebenarnya. Sebutnya bila Umar ditikam dalam keadaan duduk nak sembahyang subuh pada waktu itu, ditikamnya, maka kesannya sangat dalam, boleh membawa kepada kematian. Dan sebutnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab ketika dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah kita tadi, orang Majusi daripada Iran, dan kelihatannya sangat mengeluh. Karena Umar ditikam keluar darah banyak, dia suruh sembahyang dulu. Awak sembahyang yang diimami oleh seorang sahabat Nabi yang lain. Tak lupa, dalam sejarah dia sebut Sayyidina Umar tak boleh sembahyang, dia kata dia ditikam keluar darah. Tapi suruh sahabat sembahyang dulu. Selepas sahabat sembahyang, tengok Sayyidina Umar ni dah rasa dah panggil keadaannya kritikal, boleh membawa kepada mati. Dia sangat mengeluh. Berkata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas kata kepada Umar, Ibnu Abbas ni sepupu Nabi, sebab Abbas ni pak saudara Nabi. Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Abbas. Abbas pak saudara Nabi, kerana Abbas adik-adik dengan Abdullah. Sepupu Nabi radhiyallahu anhu sebut kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, wahai Amirul Mukminin, jangan engkau ingat apa-apa. Engkau telah bersahabat dengan Rasulullah dan engkau telah memperelokkan persahabatanmu dengan beliau. Kemudian beliau telah meninggalkanmu sedang beliau redha dengan apa yang engkau lakukan. Kemudian engkau telah bersahabat dengan kaum muslimin dan engkau telah memperelokkan persahabatanmu dengan mereka. Maka jika engkau meninggalkan mereka pun, engkau akan meninggalkan mereka sedang mereka redha dengan segala perbuatan kamu. Nak cakapnya Ibnu Abbas bagi tahu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab pada waktu itu, nak mati dah ni, sebut kebaikan Sayyidina Umar. Tak payah rasa fikir apa-apa lah Sayyidina Umar, awak ni orang yang baik, berkawan dengan Nabi SAW, Nabi wafat dan Nabi redha di atas kamu. Begini. Kisahnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Ibnu Abbas riwayatkan dia sebut kepada Sayyidina Umar perkara-perkara yang baik, nak tunjuk kepada kita
digalakkan, saranan kepada kita agar pergi tempat orang yang sakit tenat dan sebagainya, cakap amalan-amalan dia. Walaupun kita nampak nak mati dah, insya-Allah. Kalau dia nazak, kita kata la ilaha illallah, diam sekejap, kemudian tengok mulut dia cakap ke tidak. Lama tunggu 2-3 saat atau 10 minit, cakap pula la ilaha illallah, tu dia nak mati dah. Tapi kalau dia boleh bercakap lagi, tapi dalam keadaan dia mula panggil apa, mula rasa tak selesa, dia rasa nak cabut nafas, kita cakap benda yang baik, tak ada apa-apa ni, insya-Allah Tuhan nak permudahkan awak ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri ganti yang banyak begini supaya dia tidak keluh kesah. Ini anjuran syarak kepada kita bila kita melawat orang yang sakit. Jangan kita duduk mematikan perasaan dia. Tengok, astagfirullahaladzim, tak mampu dah. Jangan macam tu. Tidak boleh macam tu. Tidak boleh. Jaga hati dia. Dan seterusnya Umar menjawab, memang itu semua daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila disebut kebaikan dia baik, Umar kata hadza min fadlillah. Dia rasa seronok dah. Ini semua anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham tak? Kalau kita baca sejarah Sayyidina Umar Al-Khattab ni, dia sebelum masuk Islam, dia musuh utama dia Rasulullah lah. Tetapi dah dia masuk Islam, dosa dia telah diampunkan oleh Allah. Dan dia baik start daripada dia kenal Rasulullah sampai dia wafat, sampai dia mati, kebaikan-kebaikan dia banyak. Masa dia sakit, sahabat-sahabat Nabi, Ibnu Abbas dan sebagainya sebut kebaikan Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia rasa tenang, dia kata haza min fadlillah, ini kelebihan yang diberikan oleh Allah. Dia mati dalam keadaan sebab kita dia panjang lagi sebelum dia nak meninggal, dia rasa nak wafat dia suruh anak dia Abdullah bin Umar Al-Khattab pergi cakap pada Siti Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, untuk dia ni duduk, untuk dia ni ditanam sebelah kubur Nabi. Kan kubur Nabi Abu Bakar Siddiq kosong lagi. Sayyidatina Aisyah cadangan dia nak duduk kat situ. Cadangan dia nak mati, nak duduk sebelah kubur suami dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kerana diminta oleh Abdullah bin Umar Al-Khattab, dia bagi. Kebenaran menyebabkan Umar rasa seronok, suka, kemudian meninggal dunia, maka ditanamlah jenazah Umar Al-Khattab bersebelahan kubur Nabi dan kubur Abu Bakar As-Siddiq. Lepas pada tu, tiap kali Siti Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, masuk ke kubur, dia mula menutup aurat. Dulu masuk ke kubur dia tidak menutup aurat, artinya bukan telanjang, tidak, boleh ada dia buka. Ada kubur, tak ada kubur suami dia dan kubur ayah dia Abu Bakar. Selepas Umar duduk kat situ, orang tanya kenapa kamu menutup aurat ya Aisyah? Dia kata sekarang Umar dah ada situ. Umar dengan saya bukan mahram. Ni Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam kubur. Orang dalam kubur pun dia berhati-hati, dia pakai tudung, dia pergi dalam keadaan tutup aurat kerana Sayyidina Umar duduk kat situ. Boleh faham? Yang dah mati ni, kalau yang hidup tak payah ceritalah. Ini akhlak isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam kubur, sebagaimana saya sebut biasa, orang dalam kubur dia boleh lihat kita pergi. Dia hidup sebagaimana kita hidup. Boleh faham? Ahli kubur hidup sebagaimana kita hidup. Cuma dia tidak sama dengan kita hidup lah. Kita boleh berjalan, dia lain hidupannya. Dia roh dia hidup dalam tu. Sebab itu Nabi SAW setiap kali pergi ke kubur Baqi' atau kubur mana-mana, Nabi akan bagi salam. Assalamualaikum. Dalam bahasa Arab, Assalamualaikum ni untuk orang hidup. Kita jumpa kawan kita, Assalamualaikum, maknanya mukhatab, panggil mukhatab dalam bahasa Arabnya, orang yang kita sebut tadi dia hidup. Ulama berpandukan hadis inilah mengatakan Nabi setiap kali pergi kubur Nabi sebut Assalamualaikum, selamat sejahtera ke atas kamu. Kum di situ bagi orang hidup bermakna ahli kubur hidup. Cuma hidup cara dia. Untuk kita mudah faham, baby dalam perut hidup ke tidak hidup? Hiduplah, dia boleh hidup, boleh lahir dan sebagainya. Kita hidup atau tidak hidup? Hidup. Hidup baby dengan hidup kita tidak sama. Hidup tu tetap hidup. Boleh faham? Baby makan, dia tidak guna mulut, walaupun dia ada mulut. Dia guna tali pusat, dia sambung kepada perut ibu dia. Kita guna mulut. Saya sebutnya kehidupan baby tadi hidup. Kehidupan kita di dunia hidup. Kehidupan orang ahli kubur juga hidup.
Yang nak diseksa akan diseksa kerana dia hidup dah. Kalau seksa orang mati tak ada apa kita tidak panggil seksa lah. Yang hidup diseksa baru dipanggil seksa. Kerana orang hidup tu dia rasa sakit. Walaupun roh dia sakit, dia juga hidup. Banyak hadis-hadis dalil-dalil mengatakan kuburan tadi hidupnya dia sebagaimana kita hidup. Dia hidup selesa kalau dia buat baik semasa hidup di dunia. Dia akan diseksa oleh Allah kalau dia buat tak baik semasa hidup di dunia. Bermakna dia hidup. Baik itu Siti Aisyah radhiyallahu anha setiap kali pergi ke kubur biasanya biasa-biasa saja. Selepas Sayyidina Umar Al-Khattab pergi ke kubur mati di situ, maka Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha masuk ke kubur, pergi ziarah kubur ayah dia, pergi ziarah kubur suaminya. Dia menutup aurat. Bila ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, kerana sekarang Sayyidina Umar ada di samping ayahku dan samping suamiku, Sayyidina Umar tidak muhrim bagi apa-apa, bukan muhrim muhrinat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh faham hadis? Kami meriwayatkan daripada Ibnu Sammasah, dia berkata, kami datang menjenguk Amr bin Auf radhiyallahu anhu pada ketika akhir hayatnya. Kami dapatinya selalu menangis tersedu-sedu sehingga ada kalanya dia mengalihkan wajahnya ke tembok. Maka puteranya Abdullah terus mententeramkannya dengan kata-kata ini. Ini seorang sahabat Nabi, Amr bin Auf. Kalau kita pergi ke negara Mesir, ada sebuah masjid namanya Masjid Amr bin As. Sahabat Nabi SAW mati di situ. Maka ulama-ulama kat situ buat masjid dekat dengan kuburan dia. Setiap kali bulan puasa, malam ke-27 Ramadan, di Masjid Amr bin As tadi, Syekh Jibril bukan Jibril malaikat tidak, Syekh Jibril daripada Mesir sembahyang tarawih kat situ, baca kunut untuk, kerana orang Mesir ni, ulama-ulama Mesir dia percaya, dia mengatakan tiap-tiap bulan Ramadan, 27 Ramadan malam Al-Qadar. Maka tiap-tiap Syekh Jibril solat kat situ di Masjid Al-Amr bin As, dia akan baca kunut nazilah panjang, 40 minit, 45 minit baca kunut saja dalam witir tadi. Di masjid mana? Al-Amr bin As. Ribuan manusia solat pada malam itu. Di Masjid Al-Amr bin As, seorang sahabat Nabi yang hebat. Dia masa dia sakit, dia menangis. Menangis. Kadang-kadang dia palingkan muka dia, tak nak tengok orang. Dia cerita ni. Tak nak tengok orang, dia palingkan muka dia ke arah tembok. Maka anak pada dia namanya Abdullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terus mententeramkannya dengan kata-kata ini. Anak dia tersebut, wahai ayahku, bukankah Rasulullah SAW telah menghibur kamu dahulu dengan kata-kata begini dan begitu, sambil memujuknya. Amr bin As kemudian berpaling kepada puteranya sambil mengatakan, sesungguhnya yang paling utama yang patut kita ingat ialah ucapan penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kemudian disebutkan perlengkapan hadis ini dalam riwayat lain. Dan sebutnya Amr bin As masa dia sakit, dia menangis. Orang datang dia tak tengok, kerana dia sakit. Anak dia tenterangkan dia, wahai ayahku, dulu kan Nabi pernah kata kamu begini. Dipujuk oleh anak dia. Mana pujuk dalam keadaan menangis, sakit, nak mati, sakit berbawa kepada kematian. Tapi agama ajar kita yang hidup ni cakap benda-benda baik kepada dia. InsyaAllah tak ada apa-apa. InsyaAllah nampak dia nazak sangat, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan awak. Allah tidak biarkan awak orang yang baik dalam keadaan tidak baik, insyaAllah, supaya dia seronok. Lepas disebut macam tu oleh anak dia, Amr bin As tadi berpaling semula. Dia kata sepatutnya, kemudian berpaling kepada putranya sambil mengatakan, sesungguhnya yang paling utama yang patut kita ingatkan ialah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia bercakap dengan anaknya, mana dia boleh terima kata-kata anak dia. Dia kata sepatutnya kalau orang sakit kita kena kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kerana kalimah itulah boleh membawa seseorang itu sama ada syurga atau neraka. Kalimah tadi dalam buku-buku kitab Fadlul Amal tadi dia panggil kalimah thayyibah, kalimah yang boleh menyebabkan orang tu masuk syurga
dengan kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun tak buat apa-apa kebaikan sekalipun, tapi dia mati dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akhirnya dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Di mana? Bukan suruh beramal ibadat ni, nama kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita pun bunuh diri nak masuk syurga. Tidak. Nak sebutnya kalimah thayyibah tadi. Walaupun jahat mana kita sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa banyak mana kita sekalipun, kalau kita berintikad bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita, dipanggil orang muslim, jahat macam mana dia sekalipun semasa hidup di muka bumi dulu, akhirnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga kerana kalimah thayyibah. Boleh mana? Tidak sama dengan orang yang baik. Seorang kafir dia baik, suka menderma, suka tolong orang, senyum orang, baik macam mana dia sekalipun, di sisi Allah apabila dia meninggal dunia, dia tetap masuk neraka Allah kerana dia kufur kepada Allah. Dan sebutnya kalimah thayyibah ni sangat-sangat baik, sangat-sangat berharga. Kita ni sepatutnya bersyukur kepada Allah dipilih menjadi orang Islam. Beza Islam dengan kafir ni kan, kalau mati masuk syurga orang Islam, orang kafir baik macam mana sekalipun, dermawan macam mana sekalipun, di dunia dia ni orang yang disebut-sebut kerana kebaikan dia, oleh kerana dia tidak beriman kepada Allah, akhirat besok dia akan masuk neraka Allah wal iyazullah. Oleh sebab itu kata Al-Amru bil As tadi, sebaik-baik perkataan katalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itu dalam fiqh kita sebut, bila kita berziarah orang sakit yang tenang, kita nampak dia tak boleh bercakap, macam tu, sunat kita kata kalimah ni. Kalau panjang sangat dalam rumah Muhammad Rasulullah, kita agak panjang sangat, dia pun dah mati dah, cakaplah Allah di telinga dia, cakap Allah. Kemudian diam sekejap, tengok mulut dia, lama sikit, 2-3 saat seminit dia tak kata, cakap pula Allah dengan bahasa yang lunak. Jangan Allah katalah Allah neraka, paksa dia ataupun ambil speaker Allah, tidak. Dia yang boleh sebut tak boleh sebut, dan bukan masa tu, boleh bukan masa dia nak mati tu. Cuma kita ingatkan dia. Kalau dia baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beribadat kerana Allah dan sebagainya, kita tak kata Allah, dia boleh sebut, boleh iman dia kepada Allah. Cuma nasihat ahli-ahli ulama supaya kita ingatkan kembali dia. Kerana pada waktu itu disebut dalam, kalau kita baca tak salah Imam Sayyidi tulis masa mayat atau masa seorang nak meninggal dunia, syaitan yang ambil kesempatan datang jumpa kita dalam bentuk-bentuk menyerupai orang yang kita sayang. Dia jumpa kita dah kata Allah, datang syaitan, tak payah katalah Allah, saya dah mati dah. Dia rupa, disebut dalam hadis, disebut dalam ulama yang ada hadisnya, dia akan menyerupai orang yang paling kita percayai. Kalau mak kita dah meninggal dunia, dia rupa mak kita. Ni mak ni nak, tak payah kata Allah lah, mak dah mati, mak dilayak sebab mak masuk agama Kristian. Dia rupa mak kita. Boleh mana? Kadang-kadang mak kita kata okey lagi, dia rupa orang yang paling kita hormat tu, guru kita, syekh kita, apa-apa yang melibatkan kita, dia boleh berupa. Dia kata tak payah dah, saya ni guru kamu mati dah lama dah, saya dilayak oleh Allah, Masya Allah, dalam syurga, sebab saya ni Kristian. Tak payah kata apa-apa, ni syaitan. Sebab itu kita sunat sebut pada si mati untuk mengingati dia. Kadang-kadang dia kalau dilayak oleh suasana-suasana macam tu, dalam keadaan dia tidak boleh kata apa-apa dah, tengok ni ayah dia, tengok ni mak dia mula tak boleh kata apa, maka sunat kita memperingati dia, sebut Allah supaya dia ingat, ni bukan ni syaitan dan sebagainya, agar dia sebut Allah. Sehingga Nabi sebut man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Sesiapa yang akhiri kalam dia dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, faqad dakhala jannah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga dengan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah. Sebab itu kawan-kawan kita daripada tabligh dan sebagainya pergi dakwah kepada masyarakat yang Islam, yang bukan Islam, supaya kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh faham? Kata tu je
dah seronok dengan apa? Boleh melepaskan dia daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia kata dia Islam, dia mati, dia akan dimasukkan oleh Allah dalam syurga. Ini banyak kisah-kisah sejarah-sejarah sahabat-sahabat Nabi masuk Islam, kemudian berlaku peperangan jihad. Dia rela tinggal isteri dia rela tinggal makanan dia, pergi berjuang fi sabilillah kerana kalimah Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah boleh memasukkan dalam syurga. Duduk atau muka dunia lama lagi mati, lama masuk syurga. Iman dia begitu kuat dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak sampai 1 jam, sampai 2 jam ada seruan jihad, terus pergi berjihad fi sabilillah, mati, terus masuk syurga Allah Subhanahu wa taala kerana dosa yang dia buat sebelum dia masuk Islam. Selepas dia masuk Islam, dosa dia akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Difahami. Oleh sebab itu sama-samalah kita ingat bila pergi ke tempat orang yang sakit nak meninggal dunia, tengok dia, kalau dia boleh bercakap lagi, cakap dengan benda-benda yang baik. Kalau dia rasa kita nampak dia ni dah bagi tak ada harapan dah, pergi tempat dia cakap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau nampak tak sangat dah, nampak tenang sangat, sebut Allah, Allah, Allah. Mudah-mudahan dengan dia sebut Allah kerana kita bagi tahu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa dia dan ampunkan dosa kita yang bagi tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kami meriwayatkan daripada Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar bahawa Siti Aisyah radhiyallahu anha mengadu sakit, maka Ibnu Abbas datang menziarahinya seraya berkata kepadanya, wahai ibnu kaum mukminin, sebenarnya engkau sedang menjejaki jalan kebenaran untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah Siti Aisyah radhiyallahu anha bin Siti Aisyah Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu anhu bahawa Siti Aisyah radhiyallahu mengadu sakit. Qasim bin Abu Bakar ni adik-beradik dia lah. Kerana Aisyah ni ayah dia Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Abu Bakar bukan nama ayah dia. Abu Bakar nama sebenar dia bukan Abu Bakar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sejarah sebut nama Abu Bakar Abdul Ka'bah asal. Abdul Ka'bah. Nama Abu Hurairah asalnya Abdul Syamsi, hamba kepada matahari. Nama Abu Bakar Siddiq Abdul Ka'bah. Maka Allah Subhanahu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tukar kepada namanya Abdullah dalam Islam. Dipanggil Abu Bakar tu kerana apa? Kerana Abu Bakar mempunyai seorang wanita namanya Aisyah. Anak perempuan dia Aisyah kahwin dengan Nabi. Aisyah kahwin dengan Nabi dalam keadaan dia ni bikrun, dipanggil bikrun, maknanya dalam keadaan dara. Isteri-isteri Nabi yang lain janda. Aisyah seorang je dara yang kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka gelaran kepada Abu Bakar ayah kepada budak dara, seorang Abi Bakrin. Bukan Bakar dah, Abi Bakrun atau Abi Bakrin bermakna ayah kepada budak Bakar, mana budak yang dara, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ini gelaran-gelaran orang Arab, dia suka sebut kunyah, sebut gelaran. Dia tidak sebut nama betul. Macam Imam Ghazali, dia tidak nama Imam Ghazali, itu nama tempat dia. Macam Imam Bukhari, bukan nama Bukhari, itu tempat dia lahirkan Bukhari. Imam Muslim, bukan nama dia Muslim. Boleh faham? Ibnu Hajar An-Nasai, bukan nama dia lain. Cuma gelaran itu orang-orang Arab, orang-orang yang hebat-hebat, biasa dia menggunakan gelaran dia untuk panggilan dia. Termasuk juga Abu Bakar, ayah kepada perempuan yang dara. Nama dia asalnya Abdullah. Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Maknanya Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar jadi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tu saudara, boleh macam itulah. Ini mana sebab Abu Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Mana tu saudara Aisyah radhiyallahu anha. Bila Aisyah ni mengadu sakit, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu datang menziarahinya. Tu dia katanya bila Aisyah sakit, Ibnu Abbas ziarahi Ibnu Abbas ni sepupu Aisyah lah. Sebagaimana saya sebutkan tadi, ketika mana Aisyah sakit, Ibnu Abbas minta izin dengan
Abbas tadi ayah dia nak pergi ziarah Aisyah. Dia sepupu dua tu. Aisyah tidak nak kerana dia sepupu bukan mahram. Tetapi Abbas ataupun saudara dia berkata pada Aisyah, Ibnu Abbas tu sepupu kamu, ayah dia dengan ayah kamu adik-beradik. Takkan kamu tidak nak dia ziarah? Boleh faham? Maka Siti Aisyah pun membenarkan dia ziarah, Ibnu Abbas ziarah, Abdullah bin Abbas ziarah. Masa ziarah Siti Aisyah tadi, Abdullah bin Abbas berkata kepada Aisyah dalam keadaan dia sakit. Aisyah dia sakit. Ibnu Abbas datang menziarahinya seraya berkata kepadanya, wahai ibnu kaum mukminin, ibu kaum mukmin. Cakap kepada Aisyah. Setiap isteri Nabi dipanggil ummahatul mukmin, ibu orang-orang mukmin. Kerana selepas Nabi wafat, isteri-isteri Nabi haram berkahwin dengan siapa-siapa saja. Kerana seumpama ibu kita, tidak boleh. Ibu orang mukmin macam ibu kita tak boleh kahwin dengan kita. Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, dia juga digelar ummahat al-mukmin, ibu kepada orang-orang Islam. Maka Ibnu Abbas berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha tadi, wahai ibu kaum mukminin, sebenarnya engkau sedang menjejaki jalan kebenaran untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pujuk, wahai Aisyah, kamu dapat sakit sekarang, kamu akan pergi berjumpa dengan suami kamu yang kamu kasihi. Boleh faham? Seronok dia. Kerana orang baik ni tuan-tuan, kalau mati dalam keadaan baik, dia cukup seronok. Kerana baik dia di dunia akan dibalas oleh Allah selepas matilah. Kadang-kadang orang baik tak dibalas oleh Allah atas muka bumi. Boleh faham? Dia sembahyang kuat, dia dakwah kuat, dia beri nasihat kepada orang, tapi Allah uji dia. Miskinnya dia, sakitnya dia, tak dapat anaknya dia, tidak diuji oleh Allah. Kerana Allah nak balas, nak bagi tahu kepada kita, dunia bagi Allah tak ada nilai. Boleh faham? Yang ada nilai bagi orang baik akhirat. Maknanya kalau dia nak mati, Allah nak ambil nyawa dia, dia seronok nak mati lagi. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sejarahnya, ketika malaikat Jibril, malaikat Malikul Maut nak ambil nyawa dia, malaikat tanya dia, kamu nak hidup lagi ke kamu nak mati? Malaikat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca hadis-hadis mengenai kewafatan Nabi, Nabi pilih nak mati. Rafiqul a'la, kawan saya, maknanya nak berjumpa dengan Allah, nak berjumpa dengan Allah. Kenapa? Dunia banyak kesusahan. Boleh ada sahabat nak kena sabar, nak kena sembahyang, nak kena puasa, nak kena zakat, nak kena haji kalau ada duit, nak kena. Tapi kalau kita dah tahan lama, kita dah sabar lama dah, duk sembahyang lama dah, bila ada tawaran daripada Allah nak mati ke nak hidup, cepat-cepat orang baik dia nak mati. Kenapa mati? Dibalas oleh Allah dengan balasan yang cukup. Diberi hidangan di masa dalam kubur, dilayan oleh Allah banyak. Kerana dia ni baik. Sebab itu sunat bagi orang meninggal dunia yang baik, cepat-cepat kita bawa ke kubur. Kerana dia tak sabar menunggu layanan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia ni orang yang baik. Boleh faham? InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah riwayat Bukhari yang lain daripada Ibnu Abi Mulaikah, bahawasanya Ibnu Abbas pernah meminta izin menjenguk Siti Aisyah radhiyallahu anha sebelum kewafatannya. Sebagaimana saya sebutkan tadi, ceritanya Ibnu Abbas nak pergi tengok Siti Aisyah, sedangkan Siti Aisyah ni sepupu dia. Sepupu boleh kahwin dengan dia. Aisyah tak nak, Aisyah malu. Tetapi oleh kerana disebut oleh keluarganya supaya Ibnu Abbas ini adalah sepupu kamu, kerana Abbas tadi adik-beradik apa sepupu, bukan sepupu Nabi. Sepupu Ibnu Abbas sepupu Nabi, mana dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sepupu Aisyah, sepupu Nabi. Abbas adik-beradik kepada Abdullah, ayah kepada Nabi. Abu Bakar ayah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Mana Aisyah ni sepupu isteri Nabi dengan Abdullah adalah sepupu. Isteri sepupu lah. Sebab tu Siti Aisyah tanya, sebab isteri sepupu ni dari segi auratnya tidak boleh tengok. Sepupu tak boleh tengok dah. Boleh faham? Lebih lagi sepupu, isteri sepupu kita. Aisyah tak nak, tapi didasarkan oleh keluarga dia, Abdullah bin Abbas orang yang baik.
kitanya sebagaimana disebutkan, bila jumpa Aisyah, jangan kamu rasa rusing, wahai Sayyidatina Aisyah, kamu akan menjejaki kekasihmu, suamimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pun rasa seronok, senyum kerana nak nak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang dikatakan untuk membuka selera pesakit, wallahu a'lam bissawab. Sekadar itu pada malam ini, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf kerana salah bahasa, kekurangan bahasa. Mudah-mudahan kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.